السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita sampai pada muka surat 302 masih lagi tentang larangan solat di sisi kuburan walaupun tidak menghadap ke arah kubur. Solat tepi kubur kan, di tepi kubur walaupun tidak menghadap ke arah kubur. Macam mana solat tepi kubur kalau tak menghadap ke arah kubur? Macam ni. Ini kubur, kan? Macam mana? Ini kiblat kan? Ada sana, sini kiblat. Okey. Di sini kepala dia, sini kaki dia. Dia bilang kiblat sini kan? Kiblat sini. Jadi solat di tepi kubur walaupun tidak menghadap ke arah kubur. Inilah solat di sini. Sisi dia. Dilarang. Maksud solat ya, kecuali solat jenazah jelah. Solat fardu dilarang lah. Walaupun tidak menghadap ke arah kubur. Kalau menghadap kubur di sini kan? Di sini. Tapi sembahyang di sini ataupun di sini. Dilarang juga. Jadi maknanya tak boleh solat di kubur. Jadi kalau tak boleh solat di kubur, mana kalau masjid yang ada di kubur tak boleh lah. Masjid tu kena robohkan lah. Tak boleh buat masjid di kuburan. Jadi kalau kita pergi mana-mana tempat yang ada kubur di keliling masjid, di dalam pagar masjid, ini pagar masjid kan, dalam pagar masjid tu jangan solat di situ lah. Berdasar kelarangan ni. Dia terdapat di utamanya di utara lah, di belah utara, belah Kedah, sebelah Jitra kan. Jitra ni di kawasan sawah tu. Ada masjid, betul kubur tu tepi masjid tu kan. Jangan solat situ lah. Mana dia orang jahil tak apalah, orang tak tahu. Kita yang tahu ni. Mana dia orang tak tahu. Kalau orang tak tahu masih lagi diberi kemaafan lah kan. InsyaAllah kalau dia belajar apa semua dia tak tahu. Jadi kalau kita yang dah tahu ni, dia jadi yang jadi salah ni bila kita dah tahu. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 115 tu. Itu berdasarkan tu. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kita dah belajar, dah tahu, tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dah datang penjelasan kepada kita. Kita masih lagi nak membantah. Ada pun orang yang di situ dia tak tahu apa semua, tak belajar lagi, tak ada orang cerita kat dia, kan? Maka depa insya-Allah diberi kemaafan lah, insya-Allah selama mana depa masih belajar, menuntut dan sebagainya kan, tak tahu. Macam mak ayah kita. Mak ayah kita ada buat perkara-perkara yang menyanggahi syariat, melakukan perkara-perkara bid'ah kan dalam agama. Tapi depa ikhlas beramal, beribadah, puasa Rejab, Syaban 2 bulan berturut-turut tambah Ramadan 3 bulan berturut-turut kan. Tak ada hadis yang sahih yang menetapkan perkara tersebut. Yang adanya hanya puasa umum je lah. Sama ada puasa Isnin Khamis, puasa hari-hari putih, puasa selang sehari. Kan? Itu je lah. Hadis khusus tentang kelebihan puasa 1 Rejab, 1 Rejab, tak ada hadis yang sahih. Itu juga dalam bulan Syaban. Macam mana mak ayah kita buat, datuk nenek kita buat kan, 3 bulan turut-turut kan dia puasa. Saya ingat nenek saya lah, dia puasa Rejab, Syaban 3 bulan sekali jalan. Tapi memang sihat lah puasa selalu kan. Tapi tak kisah, mana puasa yang terbaik selang sehari je lah. Itu yang terbaik puasa Nabi Daud AS. Itu je. Sebab tu dia orang dulu sihat-sihat walafiat. Umur 90 tahun okey lagi. Kan? Boleh kayuh basikal. Kan? Itu dia. Baik, yang itulah muka surat tu berapa lama tadi? 3 hilang lah tadi. 302. Okey, 302. Dia kata keempatnya, hadis yang keempat lah.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Berbeza. Rumah kita bukan kubur. Kubur-kubur, rumah-rumah. Jadi tak bolehlah buat kubur di rumah. Ada juga menjelaskan bahawa kita tak boleh buat kubur dalam rumah kita. Kan kita sayang family kita apa semua. Kan? Kita pun dia bila dia mati kita pun mengumikan dekat bilik tu ataupun dekat dapur ke. Sebab dapur kita selalu pergi kan. Tengok dia sebelah tu. Kan? Pukul 12 malam saya minum kopi. Pukul 2 pagi saya minum kopi pergi kubur tu. Tengok dia duduk dekat kubur tu kan. Dengan kopi. Jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Jadi kubur tak boleh buat rumah, rumah tak boleh buat kubur. Kubur tempat lain, rumah tempat lain. Maksud dia. Tapi kita jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Inna syaitan, semua syaitan yanfiru, lari minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Nabi tak beritahu surah Yasin. Orang kita kalau nak pindah rumah baca Yasin, doa selamat. Yasin, doa selamat. Dia sinonim. Dia tak boleh berpisah antara dua tu dalam masyarakat kita. Yasin, doa selamat, Yasin. Ya. Dua-dua tu mesti ada lah orang kita ni. Kalau nak pindah rumah je, nak masuk rumah baru je, tak ada kena ada. Kalau tak ada ni macam janggal kan. Bila kita pindah tu, kita tak buat keluar itu, orang tanya, takkan tu orang duduk macam tu je? Tak ada baca apa-apa ke? Yasin. Itulah dia. Sebab tu banyak Yasin, surah Yasin banyak di masjid, surau. Kan? Surah Baqarah tak ada. Khas. Dalam apa nama, buku khas tak ada kan. Yang ada surah Yasin. Padahal yang paling besar kita tahu dalam Quran surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah paling besar kan. Ummul Quran. Al-Fatihah kan, Ummul Quran kan. Tapi tak ada buku cerita tulis tentang surah Al-Fatihah. Yang adanya di surah masjid Yasin. Kan, tinggi tu Yasin kan. Hari Jumaat apa? Bulan yang tahun pertama tu apa? Awal tahun apa? Yang 3 kali Yasin tu bilang? 3 kali Yasin tu malam Jumaat. Dia orang baca 3 kali Yasin tu selepas maghrib tu. Tahun baru, akhir tahun. Akhir tahun. Yasin 3 kali, Jais suruh baca tu. Yasin 3 kali kan. Kalau kabut lah puak tu berselerak lah baca habis, nak habis Yasin 3 kali dalam masa setengah jam. 40 minit kan, maghrib dengan Isya tu lebih kurang 40 minit kan, lebih kurang kan. Jadi terabur lah. Apa Yasin, tajwid ke mana, apa ke mana. Terabur lah. Yang paling hebat yang habis awal baca Yasin, lepas tu dia baca hujung sekali. Oh tak tahu. Saya tak tahu. Dia orang buat benda tu lah. Macam-macam orang buat ni. Baik, nak cerita macam tu kan. Syaitan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Jadi kita itulah dia Quran ni kan. Kalau kita boleh baca. Malah baca pasang pasang Quran dengan CD ke apa. Tapi elok baca lah kan. Tapi kalau kita baca, kita duduk sembang tak boleh lah. Quran ni bila dibaca kita kena dengar dan diam. Kalau nak sembang, tutup Quran. Sambil nak sembang kan nak dengar Quran. Kalau sembang tutup. Itu dia. Baik, kemudian kita di sini membina masjid di atas kubur. Dilaranglah. Terdapat beberapa hadis berkenaannya. Saya sebutkan sebahagiannya di sini. Yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah ni dah start nazak kan, sakit, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Nabi sallam ambil jubah Nabi sallam, Nabi letak di atas muka dia. Khamis ni kan, tu dia kata khumaisah, bukan khamis. Khamisah atau khumaisah dia kata.
Funuk buah tu sehelai kain berwarna hitam yang berbentuk 4 segi dan bertanda, dia kata. Berbelang lah. Okay? Khumaisah, bukan qamis. Khumais. Qamis jubah kan. Kha bil kha. Dia tak di atas muka dia Rasulullah. Fa idza ihtamma biha bila Nabi sallallahu sedar. Sedar dia benda macam pensan tu lah. Kasyafaha an wajhi, dia pun tarik kain tadi daripada muka dia. Faqala, maka kata Nabi sallallahu wa huwa kadzalika, dalam keadaan yang demikian. Nabi sedang sakit tenat ni sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara. Laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, jadi tempat ibadah. Okay? Yuhadziru misla ma sana'u. Nabi SAW memperingatkan supaya jangan dibuat sebagaimana dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Mereka beribadah di kuburan. Jadi itulah dia diikuti kan. Nabi kata la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kamu pasti akan ikut cara orang yang sebelum kamu, Yahudi dan Nasrani kan. Kita tengok sebagian orang ni beribadat kat kubur. Pergi sembahyang, pergi baca Quran kat kubur. Baca Quran ibadat kan? Baca Yasin, baca Al-Fatihah di kuburan. Macam Yahudi dan Nasrani lah, mereka beribadah di kubur para nabi mereka ataupun orang soleh di kalangan mereka. Tak kisahlah. Ataupun orang tak soleh pun. Jadi yang mana dilarang kita beribadah di kuburan. Solat ke, apa nama, baca Quran ke. Ustaz, macam mana kita nak fikir ahli keluarga kita sendiri yang kita kena selalu beritahu lah, sambil-sambil minum kopi tu. alasannya benda baik baca Quran. Benda baik. Cakap dia sembahyang subuh 4 rakaat pun baik apa sebenarnya. Kan? Baik kita boleh sembahyang 2, baik kita sembahyang 4 ke 6 ke 8 ke 10 ke hari cuti. Lagi banyak kita boleh sembahyang. Kenapa perlu kita sembahyang 2 aja? Kan? Dia tanya logik, kita maksud dia nak logik, kita logik jugalah kan? Nak dakwah keluarga susah. Memang betul. Bukan orang lain, saya sendiri pun macam tu. Jadi orang tak boleh terima. Orang tak boleh terima. Saudara mara kita, adik-adik abang kita tak boleh terima. Kalau kita cakap, dia pun ceramah macam lain. Orang lain ramai aja buat. Okay? Selama ni berapa lama dia orang buat dah. Benda baik apa? Itulah alasan dia. Apa salahnya benda baik? Ya? Dia cakap dia tanya ustaz dia kata okey je. Ustaz kami okey je. Kan? Itulah jawapan dia. Kita kalau maknanya kita jawab semampu mungkin lah. Tapi hakikatnya yang bagi petunjuk hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang bagi hidayah. Kita doa ajalah. Kita doa, ya Allah, lembutkanlah hati mereka, terima petunjuk hidayah ni kan. Terima ajaran sunnah ni. Doa ajalah. Abu Talib berapa lama lah Nabi Islam duduk dengan dia kan? Sampai mati ya. Dia tak mau Islam pun, tapi dia tolong. Dia tolong Nabi SAW. Dia berlapar sekali kan, diboikot sekali dengan orang Mekah. Kan sampai ke buluran. Sekali ni dia Abu Talib. Tapi akhirnya dia mati dalam keadaan kesyirikan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tak boleh nak bagi petunjuk pada orang yang kau cintai. Kita sayang, kita cinta, kita cerita, kita bagi tahu, kita ajak. Kan? Walakin la hayata liman tunadi. Tapi tidak ada pendengaran, kehidupan bagi orang yang kau panggil. Wa inna nadaita wa idna nadaita hayyan. Kalau kau panggil orang yang hidup, laqad asma'ta law nadaita hayyan, kata orang Arab. Laqad asma'ta, sebenarnya kau telah bagi dengar kalau kau panggil orang yang hidup. Walakin la hayata liman tunadi, tapi tidak ada kehidupan bagi orang yang kau panggil. Mana roh dia tak ada, jiwa dia tak ada. Dia bernyawa hidup, tapi jiwa tak ada, roh tak ada. Tapi kalau orang ada roh, ada jiwa, dia akan dengar, terima. Dan kita bagi tahu. Itu yang kita hadapi semua kita. Okay?
ustaz ke, yang mendengar ke, yang mencerita ke. Jadi kadang-kadang ialah Allah nak bagi hidayah kan. Yang mendengar dakwah kita adalah orang yang kita tak pernah kenal pun. Macam Nabi SAW, Nabi berdakwah. Yang jadi rapat dengan Nabi SAW bukan daripada kaum kerabat dia, sahabat-sahabat dia. Abu Bakar Siddiq kan, radhiyallahu anhu, Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi kaum kerabat, kaum terdekat, Abu Lahab, apa dia buat pada Nabi SAW? Ya, sahabat mati. Dia ialah sampai Tuhan turunkan ayat tentang dia tak mati lagi, ahli neraka dah. Mati dah lagi. Tapi Allah kata hammalatul hatab. Ya. Fi jidha hablum min masad kan. Itu dia. Ya, ya. Kalau macam tu ni tahlil biasa dia kan. Di keluarga lah. Kalau kita tak menyertai tapi kita tolong macam ni, kita makan dan kita terlibat sama kan. Buat keluarga kan tak kita tak masuk, tak tolong ke apa kan. Kita tolong nak buat kenduri makan. Wallahu a'lam, ijtihad sendiri lah. Siapa tak tahu nak jawab? Kalau saya, yalah, kita nak duduk situ nak lari, nak tak lari mana duduk situ. Jadi kalau dia orang buat majlis tahlil, saya duduk kat dapur je lah. Kalau apa dapur orang perempuan, saya duduk di kawasan dapur laki-laki dekat. Saya duduk, bukan duduk tempat dia duduk tahlil sana, saya duduk kat ujung sana. Saya sembang, tengok handphone dia. Nak lari tak boleh. Ya, tapi kalau kita boleh lari, nak lari ke mana? Kalau kita balik kampung, ada orang lain lah. Orang tu je. Ya, ijtihad sendiri lah. Ada semalam sahabat tanya macam tu juga. Saya nak kata, wah, abang ijtihad sendiri lah. Okay. Kita semua dah tahu kan, kalau seboleh-bolehnya kita menjauhkan diri lah. Tapi tak, kalau tak boleh, la yukallifullahu nafsan lah. Ya. Jadi kalau ialah kita tolong masa-masa nak jamu orang makan pun. Tapi dalam matlamat dan tujuan yang macam tu kan, untuk majlis tahlil arwah. Tahlil arwah. Buat kenduri jamu makan bagus. Ya, jamu orang makan ni kira afdal, ayul islami afdal lah. Islam mana yang terbaik? Nabi kita at'imut ta'am kan, bagi orang makan. Baik. Tapi dia punya acara-acara tu, kita niat makan aja. Niat makan lah, insyaAllah. Ijtihad lah maksudnya. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana kan. Ustaz kalau masa dia tengah buat tahlil dia tu, kita tak join kan? Kita tak join lah. Saya tak join. Kalau saya tak join lah. Tapi kita bawa buat makanan juga kita bawa. Boleh nak jamu orang makan. Sebab keluarga kita berkumpul Kan, Jadi masa orang makan tu kita join kita makan tak ada masalah apa. Jangan makan harta dan yatim sudah lah. Ya. Tu. Harta tu mana mungkin bahagian kita bawa juga kan. Tumpang bawa kenduri jamu orang makan. Tapi masalah dia kena ada tahlil tu lah. Kalau saya buat sendiri, orang tanya, tak nak baca apa-apa lah. Saya kata baca sendiri di rumah. Makan je. Itu buat kenduri kita juga kan. Kita buat sebelah kurban kan. Jadi orang kampung ni biasa. Jadi Tuk Imam tak sampai lagi, kita makanan pukul 11 siap dah masak. Kan? Tuk Imam tak lagi pukul 2 baru boleh sampai. Saya kata tak payah tunggu Tuk Imam. Kan? Makan dulu. Bismillah masing-masing. Seri bersing. Kan? Macam tu ada orang kata. Macam tu. Oh, satu Indonesia tu kata, ini senang dah kata. Ialah senang. Kan? Saya boleh pergi tempat lain dia. Bagus makan pergi tempat lain. Kan? Jadi orang rasa, mudah ha. Tidak nak kena Tuk Imam, lauk dah masak dah, nasi dah masak dah. Tuk Imam tak sampai lagi. Tuk Imam nak sembahyang zuhur dulu. Lepas zuhur ada acara lain pula, zikir, berwirid, doa apa semua kan. 2:30 baru boleh sampai. Lauk sejuk lah. Makan. Habis tu doa dia macam mana? Doa tak arti baca ke saya kata? Baca sendiri, masing-masing, seri bersing. Wah. Buat lawak dia buat kan. Oh, seronok dia. Makan. Cuba kita buat. Kita mulakan tradisi ni. Pecah tradisi kampung. Jamu orang makan kan. Baca bismillah, okey, jalan. Pahala boleh dah kat saya, kata dia. Tu dia. Jadi dia orang ada acara-acara depa kan. Yalah. Last sekali fa'ala mannahu la ilaha illallah. Habis tu ada doa pula.
Nak boleh makan nasi sepinggan tu pun. Aduh. Apalah. Dah saya cerita saya pengalaman dah kenal kan. Jadi kita buat sendiri. Kita buang makan, bagi makan. Orang kampung tak, ada orang kampung dia tak puas, dia nak. Ada tahlil, ada. Dia kena buat juga. Ada adik kita cerita kat dia bang. Dia dengar, tapi dia tak ikut. Kan, dia dengar. Tapi buat juga. Ada juga kepala tahlil, tapi dia tak suruh kita. Dan dia suruh kita, saya jawab je ni, saya tak hafal benda-benda ni. Kalau bagi kitab, saya boleh baca. Itu anak saudara. Dia suruh baca lah. Buat tahlil kan. Buat sikit. Buat sikit apa benda. Saya kata, buat tahlil. Saya tak hafal benda macam ni, saya kata, tak pernah buat. Takkan kot. Dan dia fikir jadi ustaz tu kan, tak boleh tahlil kan. Tak tahu, tapi ambil kitab sebuah suruh saya baca, bolehlah saya baca kitab. Tapi saya tak buat benda macam ni, saya tak tahu buat. Lah kali dia bermuka lain, dia suruh orang lain, kita pun bangun pergi duduk dekat orang duduk masak tu kan. Dia orang buat tahlil dekat tu. Lepas time makan ni kita pun pergi lah makan. Ya. Itu cerita dia. Jadi ijtihad masing-masing lah. Kan? Jadi dia kata Wahabi ni sesat ke ke? Kita Wahabi tu. Okay. Wahabi sesat, kita tak sesat. Kita bukan Wahabi. Dia kata kita yang tak puan. Wahabi tu. Yang besar dia cakap besar. Itu je lah. Tak apalah. Nampak macam mana? Itulah dia yang kita kena hadapi lah. Ada benda yang kita kena hadapi, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kan? Orang tak mau kawan kita, tak apalah. Kan? Nampak macam mana? Cari orang yang nak kawan dengan kita. Ya? Itulah dia. Nampak macam mana? Semua benda ni kita alami. Depan kita memang mulut manis, belakang kita. Kan? Menikam kita dan sebagainya kan. Tak apalah, biar-biarlah. Kita buat macam biasa. Tapi kita berdakwah. Dan kita berdakwah tu ada juga yang terima. Dan 10 dia beradik kita takkan seorang tak terima. Yang open minded kan. Dia terima. Kita cerita gini-gini, dia boleh terima. Takkan semua tak terima. Kan? Dia cakap dia anggap lah. Tapi praktikal yang tak ada. Nampak macam mana? Kan? Laisa alaika hudahum. Petunjuk tu bukan milik kita lah. Kita hanya boleh menjelaskan, bagi tahu. Okay? Nabi SAW berapa puluh tahun, berapa belas tahun nak cerita kan. Itulah cerita dah. Nampak macam mana kita usaha dan ikhtiar. Hasil dan natijah dia serah kepada Allah Ta'ala lah. Setakat doa je. Tahlil. Doa masing-masing. Dia doa ni sesuatu yang dia anjurkan adalah doa, tetapi apabila dia jadi khusus tu yang disalah. Sebab apa? Sebab kaedah dia nak jadi satu perkara bid'ah ni walaupun ada dalil, tapi bila kita mengkhususkan pada masa, tempat, cara, bilangan, bila kita khususkan masa ni, kita khususkan asal benda tu sunnah kan. Tahlil sunnah. Tahlil sunnah. Jangan kata tahlil tak boleh. Tahlil sunnah. Apa dia? La ilaha illallah tu tahlil lah. Kadang kita baca zakir. Tahlil sunnah. Tapi bila dia jadi bid'ah? Apabila kita mengkhususkan, bukan Rasulullah yang khususkan, tapi zikir pagi petang Rasulullah beritahu kita, anjur kita, itu sunnah pagi dan petang. Okay? Tapi bila kita khususkan, kau baca ni untuk ni, kau baca ni untuk ni, kita, itu yang tak boleh. Itu yang jadi bid'ah. Apabila kita mengkhususkan satu dua perkara ni, pertama dari sudut masa. Kan? Contohnya kita nak buat haji bulan lain lah. Bulan Zulhijjah, ramai sangat orang. Kita buat bulan Syakban lah haji. Kita buat sendiri ya kan? Kita buat macam wukuf dia, Arafah apa semua. Kan? Kita buat sendiri. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Itu hujah kita kena buat kat apa? Yang buat secara khusus ni, yang kena buat tahlil sebelum makan ni ataupun sebelum makan ni, maknanya daripada mana pengkhususan dia? Sedangkan tahlil ni sunnah kan? Sunnah. Doa ni sunnah. Tapi bila kita khususkan masa, kita khususkan tempat, syariat tidak khususkan, kita yang khususkan tempat rumah orang mati umpamanya, tempat di kuburan umpamanya.
Baca Quran. Baca Quran dia sunnah. Dianjurkan. Tapi bila kita khususkan baca di kubur, itu yang jadi bid'ah. Benda tu benda, apa salahnya? Benda baik kan? Betul, benda baik. Tapi apabila berlaku pengkhususan daripada kita, masa, tempat, bilangan, cara kita sendiri, ada jadi bid'ah. Macam cara wirid lepas solat. Kan dia pun satu Al-Fatihah dulu, lepas tu gini-gini, lepas tu last sekali dah lama lah kan, sampai nak tercabut bola lutut, Allahumma antas salam wa minkas salam. Barulah dia pun nak bergerak, pakat bergerak ramai-ramai. Rupanya memang betul lah Nabi akan mengadap kepada makmum apabila Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam kan. Depa tu nak boleh sampai Allahumma antas salam wa minkas salam tu berapa minit lah. Baca doa apa lepas bagi salam tu dia baca apa? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu 3 kali. Lepas tu lagi apa lagi baca? Allahumma ajirna minan nar. Lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk 10 kali kan. Lepas tu nak boleh pergi Allahumma anta, barulah pakat duduk sila bergerak habis semua kan. Kita boleh tengok macam tu. Kaifiat dia pun buat sendiri. Ikut sendiri. Nabi tak ajar pun kaifiat macam tu. Bersalam-salaman. Salam sunnah kan? Salam sunnah. Salam kawan kita gugur dosa-dosa kita kan? Tapi yang setiap lepas sembahyang tu nak kena salam tu pasal apa? Lepas tu pula salam berpusing. Lah kali orang yang pertama kita salam dah tadi. Kan? Kalau kita tak salam, kita tu lah Wahabi, tak nak salam dengan orang. Wahabi pakai salam dengan orang. So, hukuman dia begitu kan? Tak adil lah hukuman yang macam tu. Bila kata mana orang ikut sunnah dia tak nak salam dengan orang. Tapi kenapa lepas solat nak kena salam? Sebab tu dia tak pergi balik lepas sembahyang. Sebab lepas salam baru boleh balik. Okay. Macam tu. Habislah. Nak cerita apa tu saya tak tahu. Cerita pasal bid'ah saya ingat. 2 orang saya ingat je kan. Mana 4 benda ni. Bila kita khususkan 4 perkara ni, kita yang khususkan, bukan syariat yang khususkan, itulah dia bid'ah. Walaupun dia sunnah. Baca Quran, tahlil, apa lagi? Bagi makan. Kan? Kita khususkan. Salah. Padahal asal dia selawat. Selawat kata Nabi SAW kan, dia pun masa nak salam tu kan, sallallahu ala Muhammad, sampai nak salam tu kan, meriah kan, meriah, ganggu habis orang masbuk pula. Dia pun sallallahu ala Muhammad, nak baca Fatihah tu masuk selawat. Saya bila 2 hari lepas terlepas masuk imam bagi salam, jadi 2-3 orang sembahyang belakang tu, kita Allahu Akbar, dia pun tak dengar apa satu. Pasal apa tu? Tu imam, dia punya acara dia tak habis lagi. Kawan tu belakang tu kata, aku sakit hati sungguh lah. Pasal apa? Tadi ustaz takbir saya bukan dengar, rukuk sujud saya tak dengar. Okay. Sebab apa? Sebab depan tu speaker tu belakang ni dekat yang kita pula kan. Suara dia sedap lah, tu imam suara sedap kan. Baca doa berdayu-dayu. Kita Allahu Akbar, orang tak dengar. Sami Allahu liman hamidah. Kita dah qiyam, dia pun tak duduk sujud lagi. Kita ingat suara kita kuat dah. Ganggu kan. Dia nak minta dekat Tuhan, tapi dia derhaka pada Tuhan. Dia buat maksiat. Dia ganggu orang sembahyang, dosa. Baca Quran tak boleh. Tak baca doa. Kita baca Quran dekat orang solat kan, dilarang. Tambah baca doa, tambah zikir. Nak kena cakap untuk imam, kita dah W sekali dah. Sekali tambah lagi double W, triple W kan. Itulah dia. Wallahu a'lam. Baik, sambung kita.
Saya cerita panjang pasal buku kita nak habis dah. Habis buku ni tak tahu nak baca buku apa dah. Kan? Dulu pasal takut. Ni lambat nak habis buku ni kan. Baca direct kan. Cerita lebih sikit lah. Baik. Ini hadis yang kita baca tadi. Aisyah muka surat 304 pula. Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam satu riwayat, "Falawla dzaka ubriza qabruhu ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjida." Kalaulah tidak kerana itu, kalaulah Nabi tak cakap macam tu hari itu, nescaya kubur baginda ditonjolkan, dizahirkan. Orang akan mai ambil berkat, orang mai akan cium kubur Nabi, orang akan peluk kubur Nabi, orang akan kalau boleh tidur sebelah kubur Nabi, maka mereka akan tolak menolak, pukul memukul. Kan? Kenapa nak ambil berkat daripada kubur Nabi sallam? Akhirnya kan, Mekah lenggang, penuh orang di Madinah. Pasal apa? Pasal kubur Nabi ada di situ. Kan, semua nak pergi dekat Nabi sallam, nak pergi menangis depan kubur Nabi, nak pergi mengadu dekat kubur Nabi dan sebagainya. Lupa dah Allah Ta'ala. Lupa dah Allah. Kan? Sebab tu ada satu tok guru dalam YouTube, kalau saya buka ada ni. Dia kata apa? Allah macam ni ya. Dia pegang betul bendera tu. Allah macam ni ya. Rasulullah tu laut. Ni kalau saya nak buka YouTube, saya nak tunjuk ni, kalau asal ada. Satu tok guru mati dah. Dia kata dalam YouTube. Dia kata dia pegang botol bendera tu, dia kata Allah ni ya. Maksudnya Allah ibarat ni ya. Kecil ya. Rasulullah tu lautan. Ini cakap kufur ni. Cakap kufur. Ya. Jadi kita ni Allah segala-galanya. Dia Rasul segala-galanya. Sebab tu saya berkata Allah tu Rasul-Rasul tu. Allah ada ajaran yang macam tu kan. Kami percaya bahawa Allah itu adalah Rasul, Rasul itu adalah Allah. Dalam di produk viral dulu kan. Tak tengok? Terus saya tengok. Sama macam tu. Dan kalau saya buka tunjuk ni ada. Tak mau tunjuk lebih lah, mungkin dia mati dah sempat bertaubat ke apa, Allahu alam. Tapi tok guru lah. Tok guru pondok. Dia perakam dalam YouTube. Nah, saya duk hantar dulu, kita duk duk macam yalah macam tu. Mungkin berdebat apa ke tak berdebat lah. Kita hantar ni kata-kata ni apa ni? Tak jawab. Dia pun tak jawab. Ni kata-kata ni kufur ke tak kufur? Tok guru apa ni? Tok rosak. Tak sebut nama lah. Saya tahu nama dia, tapi saya tak sebut nama dia. Nak takwil macam mana lagi? Saya pegang botol air ni. Allah ni ya kata. Rasulullah tu laut. Maknanya ada unsur-unsur wahdatul wujud lah. Tu dia. Bahaya kan? Berapa ramai orang disesatkan. Tu. Nak tengok lagi saya tunjuk kan. Kalau Allah bukan di sini lah. Ya. Maksudnya kita kan kalau pergi umrah macam nak berdoa di kubur Nabi itu maknanya salah. Salah. Dan boleh membawa kepada kesyirikan. Nak doa di kubur Nabi. Kalau saya kata doa kat Kaabah tu tahanlah sikit. Kan? Doa depan Kaabah. Ini doa depan kubur Nabi. Sebab tu Nabi kata, siap-siaplah la'anallah. Kan, la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Allah laknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Masjid ni mesti tempat ibadah lah. Baca Quran padanya, solat padanya, berdoa padanya. Tahlil. Okay. Macam tu. Macam kita pergi tu ubur-ubur nak pergi Raudah. Raudah tak apalah. Raudah tu memang ada hadis tentang Raudah tu. Kan, maknanya kita solat di situ, maknanya kita solat dalam taman syurga. Nabi kita baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah, di antara mimbarku dan rumahku taman daripada taman syurga. Kita nak solat di Raudah tu baguslah. Jadi suruhlah. Mana pijak belakang orang tu tak bagus.
Tapi sekarang okey dah. Sekarang dah sistematik dah. Dia orang dah ada sistem disiplin kan. Kan kita kena download nusuk tu. Lepas tu kita kena tulis tarikh tanda, tengok tanda mana yang tak ada color merah lagi kan. Tik di situ tarikh apa kita, pukul berapa kita nak pergi. Pukul berapa kita nak pergi situ, beratur kat situ. Jadi maknanya insya-Allah kita boleh masuk, kecuali kita hadap belakang sekali tu. Elok nak masuk orang azan. Dia tutup terus Ruh dia suruh pergi sembahyang. Ni hak saya buat. Download lain kali lah. Buat lain kali dah pula. Kan sebab tu dia buka buku piawai kan nak sembahyang di Raudhah tu. Kita dah ada nusuk tu dan dia tak boleh 2-3 kali, mana dalam seminggu tu sekali ya. Seminggu sekali ya. Jadi maknanya kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah bukan 2 minggu. Kan hari tu ialah. Maknanya nak tunggu kita punya turn, terlepas turn ni pergi beli tiket main bola. Ataupun pergi Mekah balik, lepas tu main sini balik kan. Sebab kita visa turis 3 bulan. Kan? Tapi itulah kita ada pakai nak bagi duduk lama itu kalau kita melainkan kita DIY. DIY ni kita duduklah sampai 3 bulan. Minta maaf Ustaz. Ya. Nak pergi umrah bisa Boleh. Turis boleh. Bisa apa? Umrah boleh. Kalau turis 3 bulan. Jadi maknanya kalau kita ada duit, kita lepak 3 bulan sana. Ada duit lebih sikit beli rumah. Kan? Sewa rumah tu je. Baik, jadi maknanya Raudhah tak apalah tadi. Memang dianjurkan. Cumanya pergi. Kenapa? Kena pergi nak berdoa depan kubur. Sebab tu bila orang berdoa dekat kubur Nabi SAW, hak jaga-jaga soal. Kiblat. Dia suruh menghadap kiblat nak berdoa. Ni kubur Nabi SAW. Kata-kata di kubur Nabi. Ni kiblat. Terlalu sini kan? Ada orang berdoa macam tu. Tak boleh. Sini. Sini. Doa sini. Doa menghadap ke arah kiblat. Kenapa menghadap ke arah kubur Nabi SAW? Ramai orang kita kan? Sampai Pak Arab tak larat nak alau. Dia pun letih tahu. Jadi orang kita ni lah kebanyakannya jahil kan. Duit ada tapi jahil. Ya saya. Satu yang kirim doa tu macam Kirim doa, kirim apa? Kirim salam. Rasulullah nak doa kat depan. Maknanya Kirim doa. kenapa kita nak kirim doa? Selawat dan salam ni di mana-mana saja sampai. Kan kita kan betul, saya tahu tu. Kan? Orang kita kan nanti kalau sampai sana kirimlah salam saya pada Rasulullah. Sebut nama saya lah. Rasulullah kenal. Kenapa nak kirim-kirim salam? Melainkan Rasulullah tu masih hidup macam kita ni kan. Kirim salam dekat Imam Masjidil Haram ke, kalau awak kenal dia boleh lah. Kat Bilal dia ke. Kan? Tak apalah. Ini kat Rasulullah mana, di mana saja kita bagi salam sampai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Sini Allah Ta'ala akan sampaikan kepada Nabi SAW. Tak perlu kawan kita sampaikan. Allah yang sampaikan. La tu maksudnya sekarang juga lah. Okay? Jadi mana kita bagi salam dan selawat. Kalau rajin kita baca lah. Lagi banyak kali selawat lagi bagus. Sebab ada Abdul Rahman bin Auf kata kepada Rasulullah, macam mana saya nak selawat untuk engkau dalam doa saya? Nabi kata, ikut kau. Macam mana kalau saya selawat suku ke? Suku ni mana kan 1/4. Nabi kata, lagi banyak lagi baik. Kalau setengah, lagi banyak lagi baik. Kalau maknanya 3/4, lagi banyak lagi baik. Kalau semua, Nabi kata, kalau macam tu Allah akan hilangkan kesusahan kau, kepayahan kau, kesulitan kau. Jadi maknanya selawat banyak-banyak. Apabila kita dalam keadaan keserabutan, kan? Terutamanya orang yang depression kan, depression, kemurungan. Masalah kemurungan sekarang ni kan, sampai doktor pun sembelih diri dia sendiri, bunuh diri kan. Kemurungan, betul tu penyakit, ialah penyakit berkaitan dengan jiwa kan. Dan penyakit berkaitan dengan jiwa ni, dia ubat dia ilmu lah, ilmu dan amal. Sebab dia belajar doktor, dia tak sempat belajar agama kan. Belajar agama pula. Tapi ada doktor yang selepas dia doktor pakar, dia pergi belajar agama. Dia dapat dua-dua lah. Alhamdulillah lah. Ini kemurungan kan. Kita ingat orang biasa doktor ya. Baru ni perempuan
Doktor kan? Dia selepas solat duha dia bunuh diri kan? Dia tak tahu hukum bunuh diri ke? Kan? Jadi harap-harap Allah Ta'ala abunkan dia. Mungkin dia tak tahu hukum kot. Dia tak tahu lah kan? Jadi tu sampai bunuh diri kan? Kemurungan dahsyat. Yalah, kita maknanya kalau sebab-sebab kemurungan, jom ubat dia ada, jom mana? Dekat Yayasan Taklim ada ubat dia. Mahal tak? Percuma ubat dia. Nanti suruh kita buat satu kelas untuk orang yang kemurungan. Mereka nak kena bagi iman. Iman. Kan? Sebab tekanan kehidupan kan, yang paling teruk menghadapi tekanan kehidupan Nabi SAW dan para sahabat. Para sahabat. Mental dan fizikal. Ammar kena seksa, kena bunuh mak dia, ayah dia depan dia. Dia pula dah kena bunuh. Okey, dia suruh dia jadi kafir, dia terpaksa tak tahan sakit jadi kafir. Tidakkah itu depression? Kan dia berkata tak, tapi ada orang juga dia argue lah, dia kata tu kan dia depression ni penyakit, ada doktor akan bagi ubat. Bila makan ubat tu dia akan tenang gitu kan. Tapi hakikatnya saya kata kan, saya pun pernah mengalami keadaan macam ni. Depression ni. Saya pernah mengalami tekanan ni. Tapi kita orang yang belajar. Kita ada Tuhan. Kita ada Al-Quran. Al-Quran tu ubat. Tapi syarat kita baca, kita faham. Kan? Kena kurung dalam bilik kecil. Kan? Tak tahu siang malam. Jadi depression. Lepas tu syaitan mari bisik, nanti family kamu jadi macam mana, begini kan. Sebab tu mereka bagi bulu gigi panjang tu ya. Saya kata aku nak suruh gigi macam mana, bulu gigi panjang ni nak pegang tak boleh, daripada tangan yang bunuh diri. Daripada kata dia bunuh diri. Bulu gigi ni tenyeh di simen tajam. Tikam sini. Dia ingat kita orang kafir bunuh diri, masuk neraka jahanam selama-lamanya. Ya. Tapi memang kena tekanan tu. Tapi kita solat, kita doa, solat, doa, minta Quran. Memang tak bagi Quran lah. Quran dia pun tak bagi sebab betul Quran tu suplemen, ubat. Tak bagi Quran. Itu cerita dia. Jadi pengalaman tu kita ada. Lebih kurang 45 hari dalam. Siang malam tak tahu. Cerah. Jadi tapi ada yang lebih teruk daripada saya 45 hari je. Kan? Tu je. Tapi ada lah pengalaman orang kata depression tu kan. Ada. Fikir macam-macam. Family, anak-anak kecil-kecil kan. Tapi itulah dia hakikat dia. Tuhan nak uji kita. Allah uji macam tu. Tekanan kerja. Apa dia kerja? Masalah dia. Tapi tak tahulah orang ada anak argue, kita tak argue. Tapi bila saya sebut pengalaman saya tu, dia senyap lah. Okay. Sebab kita pun kena. Tapi kita orang yang ada iman. Kita ada Al-Quran. Kita ada ilmu. Sebab tu orang yang macam ni, kita bagi iman dekat dia. Suruh dia masuk kelas tadabbur Quran. Kelas tak mungkin ke kelas tak apa, tak kisahlah. Okay. Tadabbur Quran. Bukan nak suruh tafsir pergi habis dengan 30 kelas. 30 juzuk. Tak. Tahu, ingat tadi Allah tadi. Siapa kita? Kenal siapa kita tu kan? Hamba Allah. Yang ada Allah. Yang Allah tu Rahman, Rahim, Latif, Khabir. Baca kenal Al-Asma' Al-Husna kan? Adakah kita betul-betul kenal Allah Ta'ala? Bila kenal Allah Ta'ala, tak kisah dengan segala ujian dunia tadi. Jadi saya nak jumpa juga orang yang depression tu. Saya nak tengok macam mana, nak cerita macam mana. Tapi tak pernah jumpa lagi orang yang macam tu. Dibawa jumpa pada kita. Kan? Tekanan perasaan. Nabi kalau ikut tertekan, Nabi lagi tertekan. Kan? Lagi sedih. Lagi susah hati. Baby lagi. Mak ayah tak ada. Duduk dengan datuk sayang dia. Datuk pun wafat. Dibelak oleh Abu Talib. Talib miskin. Anak ramai. Ya, tapi Nabi SAW membesarlah keadaan macam tu. Itu cerita dia. Baik, kita batal baliklah buku kita kan. Saja nak banyak cerita. Gitu. Baik. Itu maknanya kita cuba. Kalau ada kawan-kawan yang macam tu, kita cuba nasihat. Kita tak boleh, kita cari orang yang boleh. Kita nasihat. Kesian kat dia apa? Kesian. Ya? Bukan sebenarnya orang yang pakai tudung elok semua tu iman dia kuat, tak sepertinya. Ya. Orang yang kita kata ada pengetahuan, itu orang yang berpengetahuan. Doktor tu bukan main-main.
Yalah, dia doktor bahagian dia, tapi dia miskin bahagian agama. Dia miskin bahagian agama. Bukan kita nak kata dia bukan, tapi sebab dia pun tak sempat belajar lagi. Sebab nak habis doktor pakar ni bukan senang kan. Sebab tu dia kena belajar agama, basic pun belajar, benda basic balik. Tu dia. Seterusnya, kalaulah kan Nabi tak kata macam tu, ditakuti kubur Nabi sallallahu akan dijadikan sebagai masjid. Nanti kau tadi kan yang apa nama? Okay, salam dekat Nabi sallallahu. Tak payah. Kita berselawat dan salam untuk Nabi sallallahu di mana saja. Ya, keadaan apa pun jua kita kan. Tak kisahlah. InsyaAllah sampai selawat dan salam kita sampai kepada Nabi sallallahu. Cumanya kita tak kata kawan kita ni, weh, doakan aku lah. Kan? Tak apalah. Doakan saya. Memang sunnah. Nabi SAW bila sahabat-sahabat Abu Bakar nak bersafir, Umar nak bersafir, Nabi kata ke Umar, la tansana ya ukhayya, la tansana bidu'aika atau fi du'aika. Jangan lupakan engkau kami dalam doamu. Hai saudaraku, ya ukhayya, la tansana fi du'aika. Jangan lupakan kami dalam doamu. Kalau orang kita kata kenang daku dalam doamu. Dulu tak ada ni, dulu surat, dulu WhatsApp tak ada. WhatsApp ni tulis ringkas-ringkas ya, malas ni surat dulu kita karang ingat tak. Dulu zaman surat kan, last kali bawah tu, kenanglah daku dalam doamu. Tulis kat mak kita, takkan macam tu kat mak kita kan. Ini kat orang special orang lah. Maknanya mak kita pun special juga, tapi tak tulislah kat mak macam tu. Kenang daku dalam doamu kan. Dulu zaman surat dulu kan. Tak tahu surat dah simpan lagi pak. Sampai hari ni. Mana tahu anak-anak selokar tengok surat tu dia. Dulu sampai tu surat. Ya, zaman surat. Semua kenang-kenangan kan. Tak tengok lagi siapa-siapa pun yang up dalam Facebook kan. Surat kenangan lama kan. Tak ada. Macam mana? Tu kehidupan. Zaman sekarang zaman video call. Zaman apa nama WhatsApp kan. Tak ada lah surat. Stamp pun tak tahu nak pergi kat mana. Okay. Tak tahulah harga stamp lah. Ada ke tak stamp lagi? Ada. Saya pun tak tahu stamp ada ke tak. Baik. Kedua, doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburku sebagai berhala. Tu. Sebab tu makbulnya doa Nabi sallallahu, dia buat berapa lapis konkret. Kan? Menghalang kubur Nabi sallallahu dengan orang luar, dengan manusia. Yang hak dekat luar tu tengok tu kan, tak tahu berapa lapis lagi dalam tu. Tu lapis yang ketiga kot. Yang kita kat luar ni kan, dalam tu ada konkret lagi. Sebab macam tu. Jadi orang nak masuk, nak tebuk, nak korek tak boleh lah. Sampai ke bawah tu kan. Jadi Allah jaga doa Nabi makbul. Makbul doa Nabi SAW. Supaya jangan dijadikan kubur dia sebagai berhala. Dan kubur-kubur lain Nabi lain tak diketahui. Kubur Nabi kita yang diketahui. Itu hak kat Yaman tu, waktu dia bohong lah. Dia berkata ni kubur Nabi apa? Nabi Hud. Yang dia berkata kan, berdoa di situ semua. Ini semua riwayat mulut ke mulut. Tahu orang mula-mula tu dia cari bubuh apa nama orang kat situ, dia kata ni kubur Nabi. Betul dia buat tabung tuan tu. Dapatlah income. Sekali orang melawat. Ini itu. Tak diketahui. Kubur Nabi Musa pun Nabi kata, kalau aku ada kat situ aku tunjuk pada kamu kat Palestin tu kan. Kat Baitul Maqdis tu. Maknanya dia minta dekat Allah Taala selontar apa? Dia panggil satu lontar batu. Jarak satu lontaran satu batu tu kan. Dia mati. Maksudnya dia jalan sampai lebih kurang sekali lontar batu, situ dia mati. Nabi kita inda kathibil ahmar, dekat tanah busuk merah kawasan tu. Nabi kalau aku ada tu aku tunjuk kamu mana kubur Nabi Musa AS. Siapa pun tak tahu. Kalau tahu ke habis Yahudi dia korek awal lagi dah cari. Tu dia. Tapi Ustaz, dulu dia buat program jejak Rasul. Itu mengarut banyak. Mengarut, sangat mengarut.
Tapi memang syok kan. Bulan puasa sebentar nak buka tengok tu. Jejak Rasul. Yang kubur Nabi Ibrahim, Nabi Tak diketahui. tak Semua kubur Nabi kita yang diketahui. Ya. Itu dah. Tak ada riwayat yang sahih. Ya. Ustaz, Ya. sekarang ni macam ada rombongan yang dibuat dianjurkan Surian ke Yaman kan menjadi kubur wali Allah di Tahrir. Dan apabila program di situ dia buat seperti tazkirah di kawasan kubur tersebutlah. Apa pendapat Ustaz tentang itu? Itulah dia seruan kepada kesyirikan. Kan? Tempat di Hadramaut ni tempat tu lah tempat orang duk sembah kubur, duk apa nama wali tu wali ni. Kan? Mana dia pun tentukan ni wali ni. Sebenarnya Allah sebut dalam Quran, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah apa nama wali-wali Allah ni tidak ada ketakutan ke atas mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan yang bertakwa itulah dia wali Allah. Jadi kalau kita beriman, kita bertakwa, kitalah wali Allah. Tapi tak tahulah konsep wali Allah di sini pun orang yang boleh ulur tangan keluar daripada kubur. Kan? Boleh sembahyang dalam satu masa di dua tempat. Bagi mereka wali ni macam tu, wali yang boleh turunkan hujan. Itu Dajjal bukan wali. Dajjal dia akan turunkan hujan. Dia kata, ya sama'u amtiri ma'aki, hai langit turunkan airmu. On the spot turun hujan. Ya ard akhriji kunuzaki, hai bumi keluarkanlah segala isimu, segala galian apa yang ada dalam emas perak keluarkan. Dia keluar waktu tu juga. Itu Dajjal. Jadi dia anggap wali ni orang yang boleh buat perkara yang mencari adat. Tak semestinya. Syaitan pun boleh buat. Apa David apa tu? Prophet tu kan. Boleh masuk ni keluar kau tu. Tak payah ada pintu. Apa konsep wali di sini buat? Cuba tanya. Apa yang kamu maksudkan dengan wali itu? Kalau gitu David Prophet tu apa nama wali ya? Kan? Yang boleh kunyah kaca, makan paku. Kita nampak makan paku padahal benda tu nasi ya, tak apa pun. Sihir kan mata kita. Yang zaman Nabi Musa alaihissalam tu yang tali-tali tu jadi ular. Ini semua bagi saya seruan kepada kesyirikan. Jangan ikutlah. Jangan pergilah. Tapi kalau kita buat macam tu memang dia kata kita ni salah, tak betul lah, tak sayang wali. Kan? Itu kan heboh rambut Nabi, selipar Nabi. Ini semua khuza'balat lah. Kaut. Tak ada nas, dalil yang sahih. Sanad yang sahih sampai kepada kita sebut itu secara ain. Secara itulah dia selipar Nabi SAW. Selipar siapa? Dia buat ambil kita pun tak tahu. Pitak atas kepala. Betul ya? Pitak kucuk selipar tadi. Ini benda-benda kabut lah. Janganlah. Kan? Agama kita bukan macam tu. Kita disuruhkan agungkan. Manusia yang paling kita agungkan adalah Rasulullah SAW. Tapi bagi orang sebagian sufi ni, wali dia pun lebih tinggi darjat daripada Rasul. Betul. Sebab Rasul hanya ajar ilmu-ilmu di permukaan. Wali-wali dia pun ambil ilmu daripada dasar. Kan? Dia pun tak ambil yang kulit, dia pun isi. Ya, dia pun tak mau kulit. Kita kata kalau tak ada kulit, isi rosak. Kan? Buah durian Belanda, kulit dia. Cuba kita buang kulit, tinggal isi. Saya kira 3 jam tak rosak buah tu. Jadi dia pun ni rosak belakang lah buah ni. Mengarut ni sufi ni kan. Jadi hati-hatilah, hati-hati insyaAllah. Daripada duk pergi Tarim, Yaman apa semua tu, pergi umrah. Kan? Pergi buat umrah, duit duk ada tu kan. Nak berjalan makan angin, pergilah. Tapi duk ikut sekali dengan mereka kan. Pergi tempat kubur tu, kubur. Mereka buat kubur ya. Buat kubur sana. Kira kubur ada apa ni? Nak pergi kubur, pergilah. Ya, sama ada tunggu mati dulu, boleh pergi kubur, ataupun pergi untuk doakan orang yang mati kan. Ni kalau hari-hari pergi kubur, dia salah.
InsyaAllah kita bila kita jauhkanlah, takut membawa kepada kesyirikan lah. Kan teman tengok di YouTube, dia cerita sampai menangis-nangis dengan suara sebab sedih kan, cerita guru dia kan, mana pergi kubur Nabi SAW ni, Nabi keluarkan tangan salam dengan guru dia kan. Dia cerita dalam keadaan dia pun dalam keadaan sebab kita dengar lagi lah. Tengok kan, dia mesti betul. Takkan dia nak tipu, nak menangis-nangis cerita. Memang dia menipu pun. Ya. Gitu. Mana Ustaz tahu dia menipu? Yalah. Mana Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Nabi SAW tak macam tu pun. Umar orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Waktu kemarau dia tak pergi kubur Nabi pun, pada kubur Nabi situ ya, dalam kat sebelah masjid tu ya. Ya Rasulullah, kita kemarau lah, tolong doalah supaya Allah Ta'ala datangkan hujan. Dulu kan Nabi doa kan? Ya tak? Nabi atas mimbar. Atas mimbar. Sahabat mari Rasulullah, habis binasa ternakan, tanam-tanaman binasa habis. Kan? Berdoalah supaya Allah turunkan hujan. Atas mimbar Nabi doa, Allah turunkan hujan. Sampai seminggu banjir. Sahabat sebut, ya Rasulullah, habis binasa ternakan, mati, tanaman binasa, suruh Allah Ta'ala bagi tahan hujan ni. Nabi berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, pindahkanlah ke tempat-tempat, ke lembah-lembah apa semua tadi kan, tidak ke atas kami. Masa Nabi SAW masih hidup, sahabat suruh Nabi doa. Bila Nabi wafat, umat tak pergi kubur Nabi doa pun. Ya Rasulullah, doakanlah. Sekarang kemarau. Kan kemarau kan zaman Umar kan? Kelaparan, kebuluran. Bahkan dia suruh siapa? Bapa saudara Nabi, Al-Abbas. Dulu kami suruh Nabi SAW berdoa masa Nabi hidup. Sekarang kami jumpa bapa saudara Nabi. Al-Abbas pun berdoa, maka Allah turunkan hujan. Tawassul dengan doa bapa saudara Nabi SAW, bukan dengan kubur Nabi SAW. Ini kita kena faham kan? Inilah insya-Allah. Kemudian seterusnya kita keluar tajuk banyak yang banyak keluar tajuk apa ni. Ya. Okey. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Taala laknat kaum yang jadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadat. Kalau kubur para nabi dilaknat, kita buat macam ni. Kubur wali telahlah, lagilah. Tak boleh. Kan? Kalau kubur Nabi tak boleh, kubur wali lagi tak boleh. Nabi dengan wali siapa lagi dekat dengan Tuhan? Nabi, bukan wali. Kan? Maksud wali di sisi depa lah. Tapi hakikatnya wali ni orang-orang beriman adalah waliullah. Sebab Allah sendiri yang sebut. Alladzina amanu, iaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa, tu wali. Dia kata tak boleh terbang pun. Okay, nak terbang naik kapal terbang, apa masalah dah. Beli tiket naik. Dia pun nak tengok orang yang boleh terbang, kebal, kan? Janji pakai serban ada janggut, pakai jubah. Syaitan pun boleh macam tu. Syaitan boleh serban, syaitan pun boleh pakai janggut, syaitan pun boleh pakai jubah. Kan? Dia boleh tunjuk baik fizikal dia, tapi dia syaitan. Yang ketiganya daripada Jundub ataupun Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut bi khamsin. Aku dengar Nabi sallallahu 5 hari sebelum baginda wafat, aku dengar baginda kata apa? Qad kana li fikum ikhwatun wa asdiqa'u. Sesungguhnya Nabi sallallahu, aku ni di kalangan kamu ada saudara dan ada kawan-kawan. Ada adik-beradik dan ada rakan-rakan. Dan Nabi kata, wa inni abra'u ila Allah, semuanya aku berlepas diri kepada Allah, ayyakuna li minkum khalil. Ya? Aku berlepas diri kepada Allah Ta'ala bahawa di kalangan kamu ada khalil, ada kekasih bagiku. Masa aku tak ada kekasih daripada kalangan kamu. Fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah ambil Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, kalaulah aku ambil daripada kalangan umatku kekasih,
Lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Saya aku akan ambil jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ala, maksud orang yang paling rapat, paling dekat dengan dia. Okey. Gitu. Ala wa inna man kana qablakum. Ketahuilah sesungguhnya ada orang yang sebelum kamu kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim. Adalah mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka. Wa salihihim, dan orang-orang saleh di kalangan mereka. Ini Nabi kata ni. Berlaku hari ni kan. Dia cari kubur-kubur Tok Guru. Dia letak gambar. Dia bubuh kalung bunga kan. Lepas tu dia letak tabur bunga warna-warni kat kubur tu kan. Lepas tu pasang tai keliling, dia boleh duduk situ lah. Lepak-lepak, berdoa, baca Quran. Apa lagi? Solat. Minta hajat di kubur tu. Ni. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Ketahuilah, maka janganlah jadikan kuburan itu sebagai masjid. Jangan. Dia sebut masjid tempat ibadah lah. Solat, baca Quran, doa, minta hajat, kan? Gitu. Iktikaf. Inni anhaakum an dzalika, semuanya aku melarang kamu semua daripada demikian itu. Tapi hari ini hakikatnya itulah, dia kalau tempat di Yaman sebelah Tarim itulah, Hadramut. Ya, itu tempat pusat dia lah. Pusat nak buat orang pergi syirik kan. Kuburan. Singapura dekat Ustaz. Singapura kubur Habib Nur. Okay. Saya pernah tengok dalam YouTube. Nazim Haqqani kan sebab ada doa di situ, bahasa Arab lah. Ya Habib Nur, tengoklah kepada kami. Kalau kau tak tengok pada kami, siapa yang nak tengok pada kami? Illam tanzur ilaina faman yanzur ilaina. Ini syirik. Kata-kata syirik dalam YouTube. Nak masuk tu dia masa nak keluar tu dia tak keluar macam kita, keluar berundur. Dia berundur keluar dari kubur tu kan. Menghormati. Tak tahu lah apa jadi umat ni kan, kesyirikan. Dulu sebelum zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab kan, kesyirikan berleluasa di Madinah tu. Kubur di Baqi' tu kan penuh dengan binaan di Baqi' tu. Kan sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, bila sampai pokok sufi semua duk pimpin hajat di situ semua lah. Dia buat kesyirikan. Jadi Allah bangkitkan dia bersama dengan Raja Saud tu kan. Dia runtuhkan, dia ratakan habis kubur-kubur sampai hari ni. Di Baqi' tu. Sekarang mana ada binaan? Rata habis. Dulu kan macam-macam. Ada macam kubah, ada pondok, ada kain-kain. Macam-macam lah. Masing-masing lah. Dengan hajat masing-masing. Buat tu. Terutamanya di kubur-kubur para sahabat semua kan. Puja, minta doa, hajat. Orang Arab lah. Bila Syekh Muhammad Wahab dia hapuskan benda tu, berlakulah penentangan. Pokok sufi dia marah sebab tu dia macam-macam tuduhan apa kata dekat dia. Di antara dia berkata Taliban British. Macam-macam lah. Taliban Inggeris lah apalah. Kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Itulah dakwah dia membersihkan kesyirikan di Hijaz tadi, terutamanya di Madinah. Sebetulnya sekali. Tapi hari ini itulah, kebanyakan manusia ni macam tu, buat syirik lagi. Keempatnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna min syirarin nas, Nabi kita sesungguhnya daripada sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia, man tudrikuhu sa'ah, orang yang maknanya dia ni sampai masa kiamat, kan? Wahum ahya'un, dalam keadaan mereka tu masih hidup. Wa may yattakhidul qubur masajida, dan orang yang mengambil kuburan sebagai masjid. Seburuk manusia yang mereka tu mati masa kehancuran alam, hari kiamat. Maksudnya yang bila dah kiamat ni orang Islam tak ada. Orang Islam dah mati habis dah. Kan? Kalau dikatakan mana orang Islam tu hidup balik untuk tengok hari kiamat tu, ada qaul macam tu katakan. Yang dah mati tu dibangkitkan untuk tengok kan Allah wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau tengok manusia mabuk,
Bukan mereka mabuk masa tu, walakinna azab Allahi syadid, tapi azab Allah Taala tu berkerasan, amat keras. Jadi engkau lihat mana orang yang dah mati tu dibangkitkan pula untuk tengok kiamat, kehancuran alam. Mana dia dah mati dah. Kan? Jadi itu kawalan, satu pendapat ada kalau kata macam tu. Sebab apa? Sebab maknanya bila dia panggil nafqatus sa'iqah ni, tiupan kematian, kehancuran, tak ada siapa dah lepas tu baru maknanya tiupan yang kedua, dibangkitkan semula lah semua yang dah mati. Mungkin dibangkitkan orang dah mati nak tengok kiamat tu mati balik. Wallahu a'lam. Tak tahu tafsiran macam-macam kan. Yang pentingnya masa hari kiamat tu yang terakhir mati tu orang kafir, syirarun nas. Sejahat-jahat manusia tu manusia kafir, orang beriman tak ada dah. Kan mati be. Kan paling yang mana yang kalau tak mati lagi akan datang satu angin tu kan. Jadi hidup oleh orang beriman, maka mati habis lah. Baru 3 orang kafir je lah. Barulah hancur alam tadi. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, ni seburuk-buruk manusia. Nabi kata. Jadi kubur sebagai masjid tu lah. Kan? Solat, zikir, baca Quran, kan? I'tikaf. Baik, yang kelimanya daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kalau ada soalan tanya, takut silap-silap faham, takut salah faham pula. Kalau ada rasa macam kod, ustaz masuk boleh ni, macam ni boleh kod, tanya. Supaya tak silap faham kan? Supaya tak silap faham. Bila tanya ni bagus. Ada itulah 2-3 hari lepas dekat kelas kan, kita cerita lah masalah doa. Doa lepas solat. Kan kita sebut Nabi SAW menganjurkan doa di antara tempat yang makbul doa ni lepas solat. Tapi Nabi SAW sendiri tak berdoa lepas solat. Macam mana dia confuse? Ya, doa ramai-ramai maksud dia kan. Dan doa sendiri-sendiri Allah alam tak pernah kita jumpa riwayat Nabi berdoa lepas sembahyang terus kan. Cumanya sunnah ni ada qauliyah, ada fi'liyah, ada taqririyah kan. Sunnah ni ada sunnah perkataan. Nabi suruh buat atau Nabi buat. Sunnah perkataan, sunnah perbuatan, sunnah pengakuan. Sahabat buat depan Nabi mengaku. Kan macam makan dhab kan. Mana itu benda kita panggil taqririyah, pengakuan Nabi SAW. Jadi sunnah itulah dia. Tak kena jelas dia tak faham. Dia kata saya suka dengan kelas ustaz tapi saya confuse lah. Macam mana pula Nabi suruh kita berdoa, tapi Nabi itu Nabi larang kita berdoa pula. Bukan kita Nabi larang berdoa. Nabi tak larang kita berdoa. Dia faham kita Nabi larang berdoa. Kita tak, Nabi tak larang berdoa. Berdoa tu sunnah, dianjurkan kita berdoa. Bahkan wajib kita berdoa, minta kepada Tuhan kan. Jangan minta kepada selain Tuhan. Tapi berdoa beramai-ramai dalam solat fardu ni Nabi tak pernah buat. Nabi baca doa, sahabat aminkan di belakang. Selepas solat fardu Nabi tak pernah buat. Itu saya nak cerita. Dia tak faham. Jadi maknanya nak beritahu mesej dia apa? Kalau kita tak faham, dia tanya lah. Dia tak faham. Kalau tak tanya tadi, esok saya tak datang lagi lah ustaz. Kalau saya tak tanya ustaz, jadi ustaz jadi wahabi lah bagi saya. Jadi bila ustaz tanya, saya tanya, ustaz jelaskan, insyaAllah esok datang lagi lah. Itulah dia takut salah faham. Jadi kalau ada macam confuse sikit, tanya lah. InsyaAllah kita cuba cari jawapan yang paling mudah dan paling tepat lah insyaAllah. Risau juga kadang-kadang kita cakap ni ada benda yang kita tertinggal. Lepas tu orang pegang yang kita tersilap cakap tu kan. Kemudian masalah tidak ada lagi. Yang kelimanya daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Lamma kana maradun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tak kala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dan wafat ni lah. Sakit yang membawa kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadhakara ba'd nisa'ihi kanisatan bi ardil Habasyah yuqalu laha Mariyah. Maka sebahagian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni depa ni pernah hijrah ke Habasyah. Kan dia pernah tengoklah macam mana suasana di Habasyah, Ethiopia tu kan. Jadi dia bersembang-sembang lah depan Nabi SAW, dia sebut tentang satu gereja di Habasyah
yang dipanggil sebagai Maryah. Kanisah itu, gereja itu nama dia Maryah. Maryah. Wa qad kana Ummu Salamah wa Ummu Habibah qad atata ardh al-Habasyah. Yang mana yang pernah pergi ke situ Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Ummu Habibah ni Ramlah kan? Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah radhiyallahu anha. Ummu Habibah. Ummu Salamah ni nama dia Hindun kan? Hindun binti Umayyah kan? Ummu Salamah. Jadi mereka berdua ni pernah sampai ke Habsyah masa hijrah dulu. Hijrah ke Habsyah. Hijrah pertama. Mereka ni termasuk di kalangan orang yang pergi lah. Jadi mereka tengoklah benda tu. فَذَكَرْنَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَوِيرِهَا. Dan mereka menyebutkan tentang kecantikan dan keindahan seni bina gereja tu. Dan gambar-gambar yang ada patung-patung yang diukirkan di dinding-dinding gereja tu kan. Mereka cerita cantik ada orang buat gini-gini kan. Terpesona lah. Cerita sama dia bang. Depan Nabi SAW. Qalat, kata Aisyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Inna ulaika, sungguhnya mereka itu, idza kana fihimur rajulus salih, kalau di kalangan mereka ada orang laki-laki yang salih, yang baik, famata, lalu laki itu mati. Fabanau ala qabrihi masjidan, mereka bina di atas kuburnya masjid, tempat ibadat. Thumma sawwaru tilka as-suwar, kemudian mereka ukirlah patung-patung tu sebagai memperingati, ya kan? Si mati tadi, orang yang mati. Okey, lukis. Kita sekarang tak payah lukis, ada fotografer kan, ambil gambar. Ambil gambar besar tingkap tu kan. Letak dekat kubur dia, bubuh kalung bunga. Sama. Tak kalungan bunga kat kubur dia kan. Oh, dia kubur syekh kita. Tengok syekh, teringat rindu pada syekh, seorang yang soleh, yang baik. Sama ni. Ulaika syirarul khalqi, Nabi kata mereka lah syirar, sejahat-jahat makhluk yang buat macam tu. Seburuk-buruk, sekeji-keji makhluk Tuhan. Masya Allah. Inda Allah, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Inilah dia. Maksud menjadikan kubur sebagai masjid, dalam hadis yang telah lalu merangkumi beberapa perkara. Yang pertama, solat dengan menghadap ke arah kubur, sujud di atas kubur, membina masjid di atas kubur. Jadi maknanya tak kisahlah iktikaf ke, baca Quran ke, apa benda itu ibadah umum. Maksud yang kedua adalah zahir dan menepati ayat menjadikan kubur sebagai masjid, iaitu tempat sujud. Manakala maksud yang pertama dan ketiga pula, walaupun termasuk dalam arti kata menjadikannya sebagai masjid, namun kedua-duanya telah disebutkan dalam hadis-hadis yang lepas. Saya, yakni Syekh Al-Albani rahimahullah, dia kata telah menghuraikannya secara, serta saya telah sertakan perkataan-perkataan para ulama sebagai hujah saya dalam kitab kami yang khusus, iaitu Tahdzirus Sajid min ittikhadil quburil masajid. Dalam kitab ni, kita ni nipis je. Tapi tak tahulah terjemah dalam bahasa, dialih bahasa ataupun tidak. Dia kata asal bahasa Arab. Maksud tahzir, apa makna tahzir? Tahzir ni ancaman. Ancaman orang yang sujud, kan? Maksudnya orang yang solat lah. Ancaman kepada orang yang solat daripada menjadikan kubur sebagai masjid. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Saya telah sebut di dalamnya sejarah kubur Nabi SAW. Dalam kitab itu disebut sejarah kubur Nabi SAW. Dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi. Kan orang tanya kan, tu Masjid Nabi tu apa nama? Rumah apa? Kubur Nabi SAW dalam Masjid Nabi. Saya dah sebut sejarah dia. Sejarah dia macam mana? Bukan zaman sahabat. Benda tu tak berlaku zaman sahabat. Zaman Bani Abbasiyah kan. Selepas Bani Umayyah, dah Abbasiyah.
Dan saya sebutkan penyanggahan perbuatan tersebut dengan hadis-hadis yang terdahulu. Dan bahawa solat dalam masjid tersebut, walaupun begitu, tidaklah makruh. Hukum ini khusus buat masjid Nabi saja. Khusus untuk masjid Nabi saja. Masjid lain semua tak boleh. Masjid Nabi SAW sahaja. Jadi sesiapa yang inginkan penjelasan yang terperinci mengenai segala perkara tersebut, maka adalah ia merujuk kitab itu. Saya rasa mungkin dalam bahasa Inggeris dah diterjemah dan boleh didapatkan secara percuma. Boleh try Google lah. Dalam bahasa Indonesia saya tak pasti, nak tulis dalam Shopee lah. Aku ada jual terjemahan dia kan. Tapi kitab yang bahasa Arab memang ada lah, percuma. Kitab bahasa Arab ni beribu-ribu dalam internet. Jadi kita nak baca ya. Kalau kita tak boleh baca, rugi boleh baca. Jenuh baca, banyak kitab download kan. Percuma. Maka dah dirujuk kitab itu. Kemudian menjadikan kubur, ini juga salah, yang menjadi kesalahan juga, menjadikan kubur sebagai tempat perayaan. Di tempat kita tak ada. Tak ada juga kubur. Hari raya orang duk pergi tu. Ha? Oh, bila sampai kad ni saya tak pasal pun. Dia hantar sini ke? Oh, memang letak tadi kot. So saya baca. Oh. Saya ada orang hantar belakang saya tak perasan. Khusyuk je. Maknanya kan kita hari raya kan. Kan saya balik hari raya kampung di Kuala Nerang. Tahun lepas saya sembahyang raya di masjid tu. Raya apa? Raya haji ke raya korban? Korban kot. Korban. Jadi dia lepas sembahyang tu kan, pergi kubur Cik Yasin. Jangan balik lagi, kita pergi lepas ni kita pakat-pakat pergi kubur dulu. Kita baca Yasin dulu. Lepas tu bola kita pergi raya. Cakap selain-selain belah hulu-hulu pula. Ya. Terkejut saya pun. Maknanya kena raya di kubur dulu. Lepas sembahyang raya pergi kubur dulu. Jadi kubur tu jadi meriah. Meriah di kuburan. Dan kita menjadikan kubur sebagai tempat perayaan. Iaitu kubur tersebut dikunjungi pada waktu-waktu dan musim-musim yang spesifik. Raya, apa hari? Ya, lepas sembahyang raya. Kita lalu tengok, penuh orang kan. Warna-warni, pakai baju warna-warni. Nampak orang warna-warni kat kubur tu kan. Macam-macam baju raya tadi. Biasa lepas sembahyang raya tu pergi. Lepas tu ada yang bawa air, bawa sirap bandung. Ada nak sambil baca Yasin letih kan, panas kan, payung. Bawa lah kuih-kuih kan, kuih bakar ke, berulu ke. Bakar lah, kuih bangkit. Kan, jadi kuih kan, mak-mak dia suka makan. Jadi bila makan kuih, mak dia suka buat tu, terkenang lah kenangan-kenangan di masa lalu. Mak tengah bakar kuih berulu, kan. Habis kan, pakai kayu dapur tu, dapur kayu. Dulu orang pakai dapur kayu, orang tak pakai dapur gas. Itulah. Jadi teringat balik mak kita. Tak boleh lah, pilih hari lain. Tapi kenapa pilih hari raya? Kan, jadi orang kita pilih hari raya. Gitu. Sama ada untuk beribadah di sisi kubur tersebut ataupun untuk tujuan yang lain. Untuk sonok-sonok. Kenapa? Kerana ramai orang. Biasanya orang kita di kopi tempat ramai-ramai orang. Dia kena tujuan apa kadang-kadang. Pasal apa? Itu pasal orang ramai. Kan? Tambah bagi ramai. Dia bukan ada siapa. Mari kubur siapa? Tak ada kubur siapa. Tak ada siapa mati lah. Saja. Tengok ramai kat sini. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri 'idan. Kata Nabi, jangan kamu semua jadikan kubur aku sebagai perayaan. Kan? Macam kita kan, pergi Madinah tu tiap-tiap lepas sembahyang nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap lepas sembahyang. Masa nak balik pula kan? Tak balik lagi, nak pergi jumpa Nabi dulu. Rasulullah, saya nak balik dah, sedih lah berpisah. Kan? Ini sebagai termasuklah ni. Tak boleh balik bila tak ada adab. Kamu mari rumah tempat Rasulullah, kamu jumpa Rasulullah, balik tak bagi tahu. Ini tidak beradab. Tak wajib pun tak. Tak wajib dan tidak sunnah.
baru dah tak ada dah tu semua tu. Oh, tak ada lah. Ah. Semalam kawan saya hantar video dekat Hijai Ismail. Sekarang semua insya-Allah boleh masuk. Dia pakai sistem baru. Kan? Dekat Hijai Ismail maknanya semua boleh masuk. Beratur. Ada polis jaga apa semua kan. Dia buat lorong tu boleh masuk solat rakaat keluar. Solat rakaat keluar. Dia buat macam setara raudhah. Dulu kan kita tengok jauh lah teringin telah ayat liok tapi tak boleh. Kan nak kucuk ajar suat lagi lah. Kan dengan ada sistem yang baru ni insya-Allah semua boleh dapat. Dulu kan teringin nak kucuk ajar suat kan. Dia duduk atas tengok orang berombok-rombok orang dia memang tak boleh. Tapi kalau kita niat elok insya-Allah kita beratur pelan-pelan boleh. Dapat juga lah sekali. Sebab nak juga kucuk ajar suat ni. Beratur duduk belakang orang pelan. Tu depan muka kita dah. Lepas tu tak kisahlah orang nak lambung kita ke. Kan? Dah dapat dah kan. Tapi orang perempuan lah kesian kan. Tapi insya-Allah ada sistem baru ni insya-Allah. Ada tengok dalam video kawan hantar semalam. Malam tadi. Dia beratur aja. Alhamdulillah jadi makin mudah lah. Hikmah COVID. Itu hikmah kita nampak kan. Kadang-kadang tu lah. Maknanya sebab tu kata ulama, para ulama ni apabila berlaku satu perkara buruk, depa dah nampak dah hikmah dia. Tapi kalau orang awam ni bila dah lepas lama baru dia betul hikmah dia pada. Ya, mesti ada hikmah. Jadi apa-apa berlaku macam di Palestin kan? Mesti ada hikmah yang kita tak tahu. Di antara hikmah yang kita tahu, satu dunia sayang kat Palestin. Sayang. Depa sanggup berdemonstrasi. Kan? Marah-marah dekat presiden depa. Presiden kan? Habislah aku. Pak Bidin. Kan? Tak lama lepas ni memang dia kalah lah. Setan hanyut seorang tu. Kan? Kan? Orang dia sendiri marah dekat dia. Itu hikmah. Jadi kadang-kadang kan kita tengok kan, man asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita tak suka kan tengok baby sampai 75% tu. Baby kanak-kanak kaum wanita. Kesian ya Allah, tak boleh tengok lah, tak gamak lah. Baby menggigil gitu kan. Budak umur setahun gitu. Tak tahu mak kat mana, ayah kat mana. Lepas tu dia pula mati kan. Tak selesai. Hikmah dia iman dia kan. Allah uji iman. Nampak dah iman dia macam mana? Iman kita tak kena uji lagi. Kita tak ada ayat satu hari pun dah melelong lah. Jalan buat tempat nak betul. Dia bawa ayat tak ada. Betul jalan. Pusing tengok. Apa dia? Masa tak ada beras tu. Beras. Saya Malaysia kena marah. Beras makan beras import kan? Dulu dia kata tak boleh makan beras mahal. Lah ni boleh lah rasa beras mahal. Dulu orang miskin cari beras murah-murah kan. Kita tak mampu makan beras mahal. Lah ni mampu lah. Makan beras mahal. Orang rasa macam ni. Lebih kurang lah. Beras import dengan beras tak import sama yang rasa. Sama rasa kan? Cuma yang wangi tak wangi. Wangi tu spray punya wangi kot. Gula sama gula je kan. Sama manis ya. Ada premium, ada biasa. Ada ke patut. Dia pun fikir orang ni bodoh. Orang tak nak beza rasa gula. Kan? Punya mungkin putih lebih sikit je lah. Dan makan dia tak ada putih pun. Ya. Tak tahulah. Ini ujian untuk kita lah insya-Allah. Kemudian Nabi kata, wala taj'alu buyutakum quburan, jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Baca Al-Quran. Kita ni bagilah. Kalau kita pergi belajar Quran, tadabbur Quran 2-3 ayat. Kita praktis balik baca di rumah 2-3 ayat, teringat balik apa yang ustaz ajar tadi kan. Maksudnya sebelum tidur ke apa kata, jadikan rutin kita baca Quran. Kadang-kadang selalu kan sibuk jaga-jaga dah subuh. Terlena. Bila lena pun tak perasan. Tak sedar bila tidur. Tak ada baca Quran. Tambah ibu-ibu yang sibuk kan dengan dapur apa semua kan. Basuh sana basuh ni, kemas sana, mop lantai dan sebagainya. Dia sibuk kan, akhirnya tak sempat nak baca Quran. Pergilah masa kita berlalu. Quran tak sempat kita nak habiskan. Nak tunggu Ramadan lambat lagi 2 bulan nak baca Quran.
Takkan baca Quran setahun sekali. Fa'in Nabi kata wahaitsuma kuntum fasallu alayya, di mana saja kamu berada maka berselawatlah ke atasku. Tadi soalan akak tadi kan. Di mana saja? Selawat dan salam. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, selawatlah dan salamlah. Ya? Wa barik, dan berkatilah ala Nabiyyina Muhammad. Ulang-ulang. Sekali kita baca 10 kali Tuhan balas. Tuhan bagi kita 10 kali. Sekali. Kalau kita baca 10 kali, 100 kali. Kalau kita baca 100 kali, kita baca Masya Allah. Kan? Kita pelbagaikan zikir. Sampai-sampai nak sampai rumah, boleh selawat, boleh zikir subhanallah wa bihamdi, boleh istighfar. Ya? Sebentar nak sampai rumah tu kan, baca qul huwallah ke apa ke, tak kisahlah. Janji lidah kita ni berzikir. Sama ada baca Quran ataupun istighfar. Berterusan kan? InsyaAllah. Jadi kita bila dah biasa, benda ni kita nak biasa. Bila kita biasa, naik kereta tu terus ingat. Ya? Naik kereta start terus ingat Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Istighfar 100 kali. Sementara 45 minit dah sampai yayasan taklim ni, banyak zikir yang kita boleh baca. Kita boleh selesaikan zikir pagi, InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita sama-sama lah selawat kata Nabi SAW. Fa inna salatakum tablughuni, solat kamu sampai kepada aku. Okay? Di mana saja kamu berada, sampai insyaAllah. Tak perlu kita nak suruh kawan kita tolong, aku tak mampu nak pergi, kau bolehlah pergi. Taklah, sampai aku boleh sampaikan salam sajalah, kirim salam. Okay? Nanti aku pergi, tak payah, kita buat sendiri insyaAllah. Itulah dia apa yang kita baca pada pagi ini. Itulah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.